Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi yang ditakuasa surau, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat bersama mengimarahkan masjid yang Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala itu iaitulah man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Jadi kalaulah kita nak mencalonkan diri kita supaya menjadi orang yang mengimarahkan masjid, orang yang layak mengimarah masjid, iaitulah yang pertama sekali, syarat dia mesti orang beriman. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kerana waktu dulu di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, bila Quraisy tengok ajaran yang Nabi kita bawa ni berbeza, bercanggah dengan ajaran dia, dia pun tak puas hati. Dia mengungkit, dia bangkit balik. Dia kata, kita jaga masjid haram, kita duk bina masjid haram, kita beri makan kepada jemaah haji, sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah. Adakah imaratul masjidil haram, membangunkan masjid haram dan beri minum pada orang haji itu sama seperti orang beriman? Jawabnya tidak sama sekali. Jadi kriteria orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla iaitulah orang yang menampakkan dirinya di masjid. Kerana tersebut dalam asar bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tengok kita duduk di beberapa tempat. Yang pertama, dia nak tengok kita berada di rumahnya, di masjid. Kalau tuan-tuan rasa kita ni mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka di mana kita kena pergi? Jawabnya tak boleh tak pergi, mesti kita kena pergi ke masjid. Sebab di situ di antara tempat yang Allah nak tengok kita ada. Kemudian Allah nak tengok kita berada di mana? Di tempat orang sakit. Bila kita tahu ada sahabat kita sakit, kawan-kawan kita, keluarga kita sakit, kita benar pergi. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi maridtu falam ta'udni. Wahai hamba aku, maridtu maknanya hamba aku sakit. Aku sakit, Tuhan kata, falam ta'udni, mu tak bagi ziarah aku. Maksudnya, orang tanya apa dia maksud? Artinya Allah kata, hamba aku sakit, mu tak pergi ziarah dia. Bermaksudnya kalau kita pergi ziarah, di sana terdapat rahmat Allah Ta'ala yang begitu banyak. Yang ketiga di antara tempat yang Tuhan nak tengok, iaitulah di tempat adanya kematian. Bila ada orang mati, kita kena pergi. Jangan duk tunggu orang mari panggil, saya tak pergilah, orang tak jemput solat jenazah. Tak. Kalau jenazah itu dalam keluarga kita, dalam qaryah kita, itu termasuk di bawah hadis hakul muslim alal muslim sittah. Hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain itu ada 6. Ada setengah riwayat kata 5. Di antaranya
Bila dia sakit, kita kena pergi. Bila dia mati, kita kena pergi solat jenazah dia, dan yang terbaiknya hantar dia sampai ke kubur. Ini di antara tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ada. Jadi bila kita ambil tentang masjid, tuan-tuan dan para jemaah sekalian, terdapat banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan masjid. Kan Nabi kita sebut isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid. Ambil wudu ketika kita susah. Sama ada susah ni, nak kata banyak jenis lah ulama kata susah. Ada kata susah tak ada air, payah air, kena pergi cari air. Ada kata susah tu waktu sejuk. Waktu sejuk mesti subuh. Dia punya alat pemanah rusak, macam mana nak kata? Kita duduk Malaysia ni tak terasa sangat tuan-tuan, tapi kalau duduk di negara-negara yang memang mempunyai musim sejuk dengan musim panas, berbeza. Jadi wa kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan ke masjid, itu dia panggil di antara al-kaffa mukaffirat, perkara yang menghapuskan dosa seorang manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi pasal itulah dia panggil berjalan, satu langkah kita pergi dapat satu darjat, satu langkah kita pergi dihapuskan dosa. Mana di antara hapus dosa, angkat darjat. Ada juga orang tanya, dia kata, Ustaz, dalam hadis kata melangkah satu langkah, sekarang ni orang tak melangkah, dia orang naik kereta. Sedap juga soalan dia pun tak. Baik kita jawab soalan-soalan gini. Kita kata langkah itu satu simbolik, menunjukkan orang itu berjalan. Tak kira lah naik basikal ke, naik kereta ke, naik motosikal, yang pentingnya jarak nak pergi tu. Maknanya kedudukan kita dengan masjid sangat besar. Cuma hari ini kenapa jadi tak besar? Itu pun kita tak tahu nak kata. AJK masjid pecah kepala dah mikir macam mana nak suruh ramaikan masyarakat. Sebab insya-Allah lah masjid kita ni ramai orang. Ada setengah tempat bila kita tanya imam dia, berapa peratus khususnya solat subuh, berapa peratus ada jemaah datang? Ada yang tak sampai 1%. 1% tak sampai. Masjid besar ni berat juga bagi kita dah. Maknanya kalau warga taman kita ada 500 rumah, tapi yang solat subuh tak sampai 5 orang, tak sampai 1%. Tapi wujud berlaku sedemikian, kenapa? Maka di sinilah kempen perlu kita kena buat. Macam-macam dah masjid buatnya, iaitulah kempen kesedaran masyarakat supaya dia tahu dalam satu hadis, tapi hadis ni kata di ulama hadis lemah, dhaif. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kamu tengok seorang tu selalu pergi ke masjid, maka saksilah orang tu ada iman dalam hati dia. Jadi kalau orang tak pergi masjid, na'udzubillah, kita tak nak guna ayat sebaliknya lah. Tapi kalau zaman sahabat dulu jangan. Zaman sahabat dulu la yatakhallafu illa munafiq. Orang yang tak pergi solat jemaah, yang tak tanpa keuzuran itu golongan munafik saja tak pergi. Pasal itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang meninggal pada tahun 505 ketika membincangkan tentang kedudukan orang yang fasik. Imam Al-Ghazali kata berbeza dah takrif definisi orang tu fasik zaman dulu dengan zaman dia tahun 505 berbeza dah. Kalau zaman kita ini nak sangat jauh lah berbeza. Jadi kita nak letak parameter ukuran tu payah. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid. Bila pergi ke masjid, siapa awal lagi kita masuk dalam masjid, jangan sampai awal kita jadi jaga masjid. Atau ada tak jadi juga kita. Perangai jadi jaga ni Masya Allah tabarakallah. Siapa ke Mekah bawa? Anak tengok daripada zaman saya duduk belajar dulu sampai ke musim haji ni pun kita tengok ramai juga masyarakat kita ni, tak sekira orang lain tu nak masuk dalam masjid itu penuh di dataran masjid. Rasa tak tuan-tuan pergi haji dah, pergi umrah penuh.
Kadang-kadang kita cumi juga masuk dah lah pakcik. Tak suruh jadi jaga sini, Raja Saudi latih dah jagalah je. Tak masuk. Dia kata kalau masuk dah payah nak keluar, macam-macam alasan. Dia kata, kalau tak mau masuk kat dia carilah alasan dia. Dia punya hujah-hujah yang diajar oleh Tok Syekh. Syekh apa tu? Syekh Tan nama dia. Hujah dia tu bijak. Nak masuk tu sukar. Jadi bila Nabi kata siapa dia pergi ke awal masjid, contohnya maghrib pukul 7.30, kita sampai awal lagi pukul 7 sampai dah. Kita masuk dalam masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ni boleh salat sunat walaupun waktu larangan. Sebab dia kira salat bersebab. Tuan duduk dalam masjid, duduk baca zikir petang, nak tunggu maghrib. Mari maghrib kita salat maghrib. Lepas maghrib dengar ceramah, lepas dengar ceramah sampai ke Isya. Isya pula lewat pukul 9. Ada ustaz raja sampai 9.30 lagi nyobi. Berapa jam kita boleh tunggu tadi? 2 jam setengah. Nabi kata di antara waktu menunggu, waktu solat tu solat, waktu intizarus solat, daripada maghrib, belum maghrib tunggu maghrib, lepas tunggu maghrib nak tunggu Isya. Nabi dah sebut dalam hadis, intizarus salati salatun, menunggu solat itu dikira bersolat. Tuan-tuan sekarang ni dikira bersolat tengah duduk semaya ni. Walaupun kita duduk menyandar di dinding sambil-sambil duduk gosok betis dengan ceramah, tapi nak tunggu semaya Isya kan tidak? Nak tunggu? Maka itu pahala dia solat. Besar ke tidak? Ini tak boleh ke? Dah. Dia tak ada kuliah oleh ni. Naik motosikal lagi ni cari test cawan pula. Orang Isya mari. Rugi. Di antara maghrib dengan Isya 45 minit je jarak lebih kurang. Kalau kita habiskan 45 minit dengan baca Quran, dengan baca kitab-kitab buku yang banyak dalam masjid kita ni, azan Isya, tunggu di antara dua solat itu dikira mendapat pahala solat. Subhanallah. Nikmat besar Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Karena itulah para jemaah sekalian, bila kita tengok nikmat yang Tuhan nak beri, bila Allah Ta'ala nak buka pintu, nak sampaikan kita ke syurga, dia buka lorong seluas-luasnya. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa lorong, ataupun kita memang tak tahu lorong di mana. Nah, itu jadi masalah. Satu lagi hadis yang Nabi kita salah sebut, dia kata innalil masajidi autad. Bagi setiap masjid itu ada autad. Autad ni maknanya tiang seri dia. Yang hidup bila masjid kita ada 4 tiang seri. Bukan hak ni tiang masjid nama dia ni. Autad ni tiang seri bagi masjid. Iaitulah orang yang memang duduk dalam masjid sentiasa. Ada azan, ada dia. Itu maksudnya. Yatafaqqaduhumul malaikah. Kalau dia tak ada, contohnya hari ni tak mari masjid, malaikat lepas solat berjujuk pergi rumah dia, pergi cari kenapa tak mari. Fa in marda fa'udu. Kalau dia sakit, dia orang pergi ziarah, malaikat cari kita. Subhanallah. Tuan-tuan nak ada malaikat cari? Ada setengah orang kata malaikat mari rumah takut. Dia ingat malaikat ni macam hantu. Yang main malaikat maut seorang tak ni malaikat rahmat cari kita. Jadi kalau dia sakit, malaikat pergi ziarah. Kalau dia tahu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak mari masjid ni keadaan dia mati, malaikat tu pergi mengiringi jenazah. Ini dia panggil satu benda. Semalam kemarin itu kita forum di Putrajaya. Jadi tajuk dia ni kebetulannya keluar cerita tanah kubur. Minat lah kau tengok tanah kubur kan tak? Tanah kubur ni di antara benda peliknya, mana kalau orang buat dosa kak, kena tunjuk selalu atas dunia ni dengan banyak busuknya, dengan ular mari. Berapa lagi hak biasa jadi? No, mati berdarah kau tunjuk. Jadi saya kata ini satu perbuatan yang menyalahi syariat Islam ini. Allah Ta'ala rahmat kepada umat ini, dia tidak dedahkan keburukan kita atas dunia, kecuali kita sendiri yang tunjuk perangai. Nampak tak ada? Ya, Nabi kita marah kan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Nabi kata semua umat aku dalam keadaan baik kecuali orang yang menzahirkan dia punya keburukan. Jadi kita sendiri hari ni suka sangat nak menzahirkan keburukan kita. Suka kita suka? Buat benda sikit Facebook lalu, itu menzahirkan keburukan. Kadang-kadang ambil gambar, ada
nak tunjuk dia tu baik dengan anak beranak, bawa isteri, bawa keluarga pergi makan restoran ke apa dia. Jadi isteri pula tak tutup aurat molek, kita ambil gambar post tunjuk pada orang, apa nak kata, satu dunia orang tengok. Lepas itulah di antara tanda-tanda besarnya, bahayanya fitnah di akhir zaman ini, sekali orang buat sampai ke pelosok dunia. Balagha bihal afaq, maknanya kita buat tak sampai 5 minit, saya duk tengok hadis ini terpakai untuk zaman ni kepada Facebook. Zaman kita ni, zaman lain mungkin benda lain pula. Kita letak satu kesalahan, sampai ke mana orang tengok? Semua kawan kita yang duduk di mana, di benua mana pun, kalau dia kawan, dia boleh check lah, tengok sudah update gambar yang tak tutup auratnya, yang macam-macam, ya kita boleh tengok. Nah, maka itu kesilapan. Jadi alhamdulillah, pada kebetulan dalam Allah SWT tidak dedahkan rahsia kita atas dunia ni. Kata alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita ni semua kita buat didedah sekarang, malu tak malu kita? Tak ada orang nak bersalah dengan kita. Tengok Allah perangai dia ni berat. Nampak ada pihak atas kepala, tapi jadi Allah Taala lindung. Tapi bila dibongkar, yauma tublas sarair, hari didedahkan segala rahsia, ketika itu kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi lepas forum tu kebetulannya menteri wilayah ada sekali. Saya pun terkejut, dia bangun-bangun dia respon, itu cerita karut, dia kata tu. Oh, masya-Allah. Macam mana boleh terbit bila? Kata Datuk Seri lah ambil tanggungjawab ni, nasihat ke penerbit itu. Jangan duduk main cerita pelik-pelik gini. Biar ada kat kita ni KJM. Biar mana sabar. Alhamdulillah pada Jumaat. Jadi kita nak, maknanya bila kita boleh pergi ke masjid, masa yang diberi, peruntukan yang ada itu cukup besar. Tak lama. Lama ke di antara maghrib dengan isya? Kalau waktu pagi, ada satu lagi. Waktu pagi, dia panggil menunggu syuruk, naik matahari. Itu memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang sahih menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat subuh, dia akan duduk di masjid tempat dia solat sampai naik matahari. Cuma selepas naik matahari itu apa yang dibuat? Ada satu hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, man shalla salatal ghada fi jama'atin, siapa dia salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk menyebut, berzikir, sebut nama Allah. Tak kira lah sama ada kita berzikir, zikir pagi, zikir orang panggil apa ni, maksurat tu, atau kita baca Quran, kalau ada kuliah kita dengar, itu termasuk zikir belaka. Hatta tatlu' asy-syams, sehingga matahari naik. Bila matahari naik, kena ingat waktu syuruk matahari itu tak boleh solat tu, kena bagi masa lagi 10 minit atau 15 minit lepas pada tu baru kita solat. Dia panggil, dia akan dapat pahala dalam riwayat ini, kutibalahu hajjatan wa umratan tammatan, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi kita ulang 3 kali yang sempurna. Besar ke tidak pahala? Lama saya. Orang nak pergi haji berpuluh tahun tuan-tuan. Siapa dia daftar haji tahun ni? Dengar ni. 2000 berapa lah ni? 16. Dalam senarai tabung haji dia akan boleh pergi tahun 2103. Nah, jadi kalau siapa ada anak kecil-kecil baru lahir tu, ambil duit 1,300 pergi daftar selalu. Sedang molek anak kita umur 80 dapat kota haji. 80. Tapi biasanya tidaklah macam tu. Tapi orang panggil proses komputer aja macam tu. 80 tahun lagi baru dapat kota. Ini kita dapat haji setiap hari. Tambah-tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pencen, tak terlibat dengan pejabat, tak terlibat dengan anak sekolah, tak terlibat dengan itu ini, tunggu sampai duha, naik matahari, lepas tu 10 minit, 15 minit kita solat, lepas tu baru kita pergi dapat pahala. Jadi perbincangan kita tentang masjid, Allahu Akbar, inilah tempat yang Allah SWT, masuk je masjid kita boleh pahala, duduk di sini tunggu solat boleh pahala, dan banyak lagi lah amalan-amalan yang patut kita buat di dalam masjid.
Maknanya kalau imarah masjid itu maksudnya mengimarahkan masjid itu bukan setakat buat binaan. Kalau binaan itu dipanggil tasyidul masajid, itu tanda kiamat nama dia. Di antara tanda-tanda kiamat nanti dia kata orang pakat berlomba-lomba membina bangunan masjid. Kita ni tak apa tanda kiamat lagi ni, tak comel biasa-biasa baru dah. Ya. Orang lain comel lagi. Marmah sampai ke atas. Tapi penuh kata ada orang solat dalam masjid. Duduk situ kita. Dalam masjidnya tak ada orang, bangunannya besar. Dia kata hari Jumaat penuh. Hari Jumaat bukan parameter. Kalau nak ukur hari Jumaat, hebat belakang masjid. Tak. Tambah-tambah masjid yang negeri yang orang kerja pada hari Jumaat, oh penuh lah. Habis tempat kata. Setengah-setengah bangunan di Kuala Lumpur tu, parking kereta tutup 2 tingkat kerana buat apa tingkap untuk orang sembahyang Jumaat. Tak, kita nak hari lain, hari yang tidak hari Jumaat. Kalau penuh, hebat. Jadi bagaimana nak memberi kesedaran kepada masyarakat tentang ini? Jadi itulah di antara perkara. Satu lagi yang anda tengok, yang perlu kita kena fikir, kena ambil perhatian juga, iaitulah tentang bagaimana anak-anak kita dengan masjid. Ini kena fikir. Ada setengah orang kata tak boleh bawa pergi anak ke masjid, ustaz. Kata kenapa? AJK masjid marah. Ni kena alik AJK dan lain-lain. Bila kita tanya AJK, dia kata kenapa tak marah? Dia mari lepas anak dia di masjid macam taman permainan. Jadi ni mak dia kena marah. Kita kata masjid ada adab, ada peraturan, dua-dua pihak ada tanggungjawab. Kita pergi ke AJK masjid, kita galakkan supaya orang mari masjid bawa anak-anak. Sebab kalaulah anak tidak dibawa mari dan tidak diberi kesedaran supaya dia jinak dengan masjid, jadi bila dia besar tak jinak juga. Pasal tu ibu-ibu hari ni, anak dah mula membesar, umur berapa tahun ni, cerdik dah ni, jangan duk ajar pakaian-pakaian yang pelik-pelik. Pakai seluar ketak lagi, pakai baju ketak, tak apa budak. Baik, kalau dah biasa, bila dia biasa pakaian tu, dia akan selesa dengan pakaian tu. Dia akan terbiasa dengan keadaan tu. Jadi kalau anak dididik dengan al-hishmah, dia panggil sifat malu, nak redah aurat pun malu, nak buat dia malu, maka ketika itu dia tidak akan buat benda-benda yang pelik. Jadi latihan tu mari daripada awal. Cuma yang jadi kepincangan sedikit yang kita nampak, ibu bapa mari masjid, tapi anak-anak berguru dengan orang lain di rumah. Tidak ada tuan guru lain di rumah, macam-macam tuan guru dah. Tapi jangan sampai tak mari masjid, tiba-tiba ada dalam masjid ni ada orang lukis kartun. Sehari dua ni satu kartun baru pula keluar ni. Siapa ada sini kali? Imam ni tengok dia ni tak aja masuk masjid, tiba-tiba ada. Engkau masuk masjid? Rupanya tengah duk cari Pokemon lepas dalam masjid ni. Ada juga cari Pokemon, jadi masuk dalam masjid. Jadi tokai tunggu Pokemon mari nak sampai ke masjid lah kita ni. Ada masalah besar. Jadi kita dengan anak, biarlah kita ambil tanggungjawab dan risiko supaya anak-anak kita tadi membesar dalam suasana yang kita nak. Tuan-tuan ingat ke tidak hadis 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan aras? Hadis ini kita kena tulis besar-besar. Sebab bagi anaknya, setakat yang anda duk baca hadis ni, para jemaah sekalian, kita nampak kita mampu buat, insya-Allah. Cuba tuan-tuan tanda, buka kertas ataupun buka nota handphone tu, tulis. Jangan buka WhatsApp. Pergi lain pula. Allah. Zaman orang mazhab wasafi ni berat sikit lah. Tak? Boleh katakan seluruh dunia dah hari ni. Semua pakat jadi daftar ahli belaka dah. Dia panggil mazhab wasafi. Ni wasafi. Kau tak ada? Ada belaka dah. 2-3 nak sore kadang-kadang tu. Allah, geruk pula dekat dengan 10 ada. Kau duk baca hati tu. Tak usah duk baca lah kalau tak ada kerja kan. Jadi, baik. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sab'atun, 7 golongan
yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Pada jemaah sekalian, kita ni bila bangun bangkit di mahsyar, perjalanan hidup manusia bertahap. Tahap kita banyak. Bila kita mati, berpindah ke alam apa dipanggil? Alam kubur. Alam kubur ni panggil alam barzakh. Maknanya barzakhun ni jarak di antara hidup dengan kiamat. Itu dia panggil barzakh. Kalau kita kata alam kubur, ada pula orang tanya soalan. Dia kata, ustaz, kalau orang tak dikebumikan macam mana? Oh, banyaklah soalan ni. Ya, soalan dia pelik-pelik, tak apa, kita kena jawab soalan. Ada orang mati lemas kan, tak jumpa cari mayat dia. Jadi mayat dia mestilah duduk dalam laut atau dalam sungai. Lepas tu bukan nak cari mana dia nak tanya soalan. Allah kata kadang-kadang soalan hak dia beri juga, ustaz pun terkanyak dengar, terkejut dengar, kata wijak bagi soalan dah. Tapi kita kena tahu dia panggil alam barzakh. Tak kira orang tu duduk dalam kubur ke, duduk dalam air ke, dalam lekat di mana-mana, atau dalam perut hayawan ke, kena na'udzubillah lah minta selamat kita dimakan oleh apa ni, harimau contohnya. Duduk dalam perut dia, hancurlah kita dah. Tetapi soal tadi tetap berlaku. Lepas tu dia pergi kepada roh, dia akan tanya balik. Jadi bila kita keluar di mahsyar kita keluar, apa nak kata? Ketika itu yauma tubaddalul ard ghairal ardil. Allah Taala tukar bumi, bukan hak ni dah. Bumi mahsyar tu bukan hak bumi kita ni, bumi lain dah. Wa barazulillahil wahidil qahhar. Ketika itu semua manusia terdedah duduk di hadapan pengadilan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan cuba bayangkan di saat itu. Dan dalam hadis lain Nabi kata tadnu syams yaumal qiyamah, matahari dekat dengan kepala kita pada hari kiamat. Matahari dekat dengan kepala. Hari ni matahari ni yang kita duduk, kita menerima cahaya panas dia ni berapa ribu jarak, berapa ribu kilometer, berapa ribu mil matahari dengan kita. Ada orang kata tak ada orang ukur ya ustaz, ada. Kalau kata berapa pun muka siapa dia nak pergi tengoknya. Tapi jarak tu adalah ahli-ahli sains kata jarak sejarak itu panas. Matahari pada hari kiamat menghampiri kepala manusia tu sangat dekat. Ada riwayat kata qadra mil. Mil tu mungkin dengan makna satu batu, dan mungkin juga mil dengan makna satu alat cocok gini ni. Maknanya lebih kurang sejengkal. Boleh yazubillah. Minta selamat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi di saat itu Allah SWT beri 7 golongan. Yang pertama sekali dia panggil al-imamul adil, iaitulah pemimpin yang adil. Para jemaah sekalian, tuan-tuan, bila tengok pemimpin jangan duk tengok kiri kanan. Kita ni suka tengok orang lain. Kita ni pemimpin ke tidak? Pemimpin di dalam rumah kita, isteri di bawah kawalan kita. Sahabat mereka orang tanya, dia kata, ustaz, saya ni pegawai besar, minta maaf lah muslimat, ini soalan-soalan realiti. Sekarang ni apa yang saya sebut di sini ni, kalau setengah-setengah tu tak sebut dalam kitab lagi je. Saya ni pegawai besar, suami saya kecil pegawai. Macam mana dengan saya je? Kadang-kadang saya tanggung dia, kena taat juga ke tak? Nak kata mana agak-agak? Kena taat juga ke tidak? Isteri tu kena taat ke suami. Kita kata al-qiwamah tu masih lagi di tangan suami, walaupun isteri tangguh dia. Kuasa menentukan boleh ke tak boleh. Jadi pemimpin tu dengan makna pemimpin yang adil, artinya kita adil di dalam keluarga kita, dalam qaryah, dalam kampung kita adil, dalam qaryah kita, dalam negara adil, dalam negara. Jadi pemimpin yang adil itu boleh masuk banyak pihak. Kalau kata nak pemimpin negara saja, lepaslah kita ni. Jadi tak ada lah nombor satu tu. Ini kita cuba nak ambil 7 ni kalau boleh, insya-Allah. Tuan-tuan kata insya-Allah kita cuba nak ambil 7 sekali. Kalau dapat. Kalau tak dapat 6, 5. Jadi pemimpin yang adil ini salah seorang orang yang dicalonkan duduk di bawah bayangan pada hari kiamat.
Yang kedua, warajulun nasya'a fi ibadatillah, iaitu syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, anak-anak muda yang membesar dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita habis muda ni terlepas dah. Terlepas dah. Tapi waktu muda dulu beribadat ke tidak? Beribadat. Kita kata alhamdulillah. Mana kita juga termasuk dalam itu. Tapi kalau kita terlepas, jangan lupa latih anak-anak biar masuk dalam kategori ni. Saya tak dapat dah anak kita. Anak ni lah yang kita nak didik hari ni supaya mereka jinak dengan masjid. Maka itu yang saya sebut tadi, dua-dua pihak mesti bertanggungjawab. Bila saya, ni cerita lama tapi pengalaman, anak mula-mula balik ke Malaysia ni, biasa kita duduk di Madinah, bawa anak muka masjid besar kan. Kalau lepas anak belakang, lepas semaya tak jumpa cari dah anak. Jadi orang Arab pun tak ada masalah. Anak kita yang sudah memayis ni, umur 7 tahun 8 tahun ni, kita tak sebelah seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri, duduk di masjid. Tak ada mana Arab mari lari, hai budak duduk belakang, tak ada. Jadi anak pun pergi masjid hari Jumaat, masuk dalam masjid, kita punya macam biasa, macam masjid Madinah juga duduk anak. Tiba-tiba imam belum duduk atas mimbar, dia baru nampak kita, ohnya mengepek atas mimbar. Dia kata, tuan yang bawa anak-anak masuk dalam masjid, saya keluar. Sudah. Yang ada anak dalam masjid, duduk ulang dia. Kita duduk tengok, tak ada orang lain ni, saya yang kena. Kata lagu mana nak buat ni, tak nak bangun kan, takut tak boleh baca ketubah dia, duduk bergelora, duduk marah tak. Akhir sekali paksalah kita menebarkan muka, tarik anak ni keluar daripada dewan masjid ni, duduk belakang. Jadi duduk memikir anak seorang, apa silapnya budak ni. Lainlah kalau anak kita duduk bergurau, duduk main, ni senyap, tak ada masalah. Masing-masing duduk pergi Quran, baca surah Al-Kahfi. Budak kecil baca surah, jadi tak ada kesalahan apa-apa. Tiba-tiba kena halau keluar. Anak tak apalah, masjid-masjid dia kita tak boleh kacau, sabar. Dia lepas pada tu kita buka balik kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang kita di Malaysia ni, mazhab Syafi'i. Rupanya dalam kitab fiqh kita banyak berbincang tentang kedudukan anak-anak dalam sah orang tua. Dia sebut, Imam Nawawi sebut dalam kitab dia saja, dia kata 5 ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan elok anak kita ni yang memayih lah, yang kecil tak dengar kata, jangan duk bawa lah. Kita bawa letak dia di sebelah kita, liyata'allamu salah, supaya dia belajar solat. Tak situ. Ini dalam kitab fiqh itu. Jadi kita pun mula kaji alhamdulillah. Lepas tu barulah kita bawa lah isu ni ke tengah. Pengalaman itu menarik untuk kita tahu bahawa ini persepsi masyarakat terhadap anak-anak. Jadi kita kata anak yang sudah memayis, yang sudah masuk sekolah, pergi masjid, letak sebelah sekali dengan kita, tidak jadi masalah. Dia petok gurau di belakang. Kalau tidaknya nak kata apa dah? Muka kita tulis siap ada tempat kanak-kanak belakang ni. Ada orang cerdik pula bawa pen pergi tambah bermain. Hak tu ada dah bunyi tu main. Ini masalah. Jadi ibu bapa, anak kita ni biarlah nasya'a fi ibadatillah, membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Biar sepadan dengan umur dia. Kita jangan suruh dia jadi wali besar. Tak. Pukul 5 pagi bangun tahajud. Biarlah. Kalau subuh 5.30, 5.20 kita kejut dia. Ayuh bangun dengan ibu bangun pukul 5. Jadi budak-budak ni buat latihan. Jadi alhamdulillah anak-anak yang dilatih, yang dididik begini, mereka membesar dalam keadaan dia tahu tanggungjawab dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kita harapkan, generasi dia panggil abnaul masajid, generasi yang akan memakmurkan masjid kita. Kalau tidak, besar baru nak cari, nak buat apa? Nak salah siapa? Kata orang, bukan salah ibu mengandung. Kalau salah ibu mengandung, mati dalam mak dia ni. Tapi salah didikan kita, salah asuhan kita, tak mesra kita. Nak pergi tempat kuliah, tak bawa juga anak-anak. Jadi mak je dia kena pukul, anak selamat. Cuma adalah mungkin setengah-setengah tajuk kuliah kita di masjid tak sesuai dengan kanak-kanak. Kita tengok malam ni ustaz mengajar apa? Mengajar bab hati, bab ikhlas, bab itu boleh bawa. Kalau mengajar bab orang panggil tinggi darjat dia,
Jadi kita pilih bawa dia pula. Kalau kita mungkin di masjid kita, kalau ramai-ramai pakat mari, di masjid pun boleh buat kelas. Buat kelas lah. Kanak-kanak keluar, ada dewan sebelah ni, ada kelas untuk dia pula. Kelas para doa yang dia mengaji sesuai dengan umur mereka masing-masing. Macam kita buat kelas di sekolah. Ini kita sangat tengok. Jadi yang kedua, anak kita membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ini bagi kita orang tua pula. Calon yang ketiga iaitulah orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Ada setengah orang ni sampai-sampai dia bergurau, tapi macam nak jadi ke dia. Dia kata kalau macam ni, ustaz saya tahun depan ni nak bertanding AJK masjid. Kata nak buat apa awak ni? Dia kata kalau kita AJK masjid, gambar kita tergantung di masjid. Pelik-pelik lah manusia, katanya bolehnya mikir benda orang tak fikir lah gitu. Jadi masjid kita ada gambar ke? Tak ada. Belakang. Jadi dia nak kata tu tanda AJK masjid jawab dia. Tak sedap tanda lah. Kalau gambar yang ada tu yang tak ada, tak sebaik tak baik tak ada tu. Ni ada setengah orang ni berminat sungguh dia. Minat tapi buat kerja tak payah. Jadi kita nak jadi AJK masjid, kita biarlah dalam perasaan kita ikhlas. Aku nak tolong masjid, nak jaga masjid, nak mengimarahkan masjid. Sebab apa? Sangat besar kelebihannya. Nabi kata tadi, orang laki-laki yang hatinya mu'allaqun bil masjid, bergantung dengan masjid. Apa makna bergantung di masjid? Artinya bila keluar nak masuk pula. Kita hari ni saya pun rasa pelik. Waktu solat ni tahu tak tahu kita solat pukul berapa? Dalam jam ada, dalam handphone ada dah, dalam takwim kalendar pula bergantung di rumah tu. Buat balik rumah tak tahu nak sakut di mana dah. Hak sekolah PIBG satu sakut dah. Hak orang mari jual pula derma bagi lagi. Hak YB pula bagi, gantung juga kita. Apa lagi ni? Kalau bulan Ramadan, toke-toke betul cetok juga. Dia panggil imsakiyah. Imsakiyah kecil ya, gambar kerusi meja tu besarnya. Oh no, nya cari hijau berlaku. Tapi majlis masalahnya, kenapa waktu solat tak tahu juga kita? Pelik ke tak pelik? Kau tak pelik tuan-tuan? Ini benda ajaib yang berlaku dalam dunia hari ni. Kalau kata mana dunia ni banyak benda ajaib, saya kata ini termasuk salah satu daripadanya. Waktu semaya tak tahu. Sedangkan sudah ada tertulis di mana-mana waktu solat. Dia kata bukan tak tahu ustaz, dia tak pergi. Macam tak tahu lah tak pergi tu. Nah, jadi artinya hati kita bergantung dengan masjid. Ini di antara rahsia. Kita masuk masjid dengan kaki kanan. Hak ni rahsia ni dia panggil perbincangan sampingan sajalah. Bukan kata asas. Yang asasnya sunnah. Nabi kata masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Tapi ulama ni duk korek, cari. Kenapa kita kaki kiri keluar? Nak pergi ke tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebab dia kata manusia ni bila waktu dia nyawa dia keluar, dia akan rebah di belah mana? Di belah mana dulu kita akan pergi? Jawabnya sebelah kanan. Nah, jadi kalaulah kita nak rebah contohnya, di saat kita nak keluar masjid, maknanya kalau nak keluar tu rebah, dia akan masuk dalam masjid balik. Siapa begitu dia punya perbincangan detailnya para ulama nak mencari rahsia kanan kiri. Panjang lagi lalu kita jumpa rahsia. Jadi hati terikat dengan masjid bermakna orang ini keluar nak masuk pula masjid. Tadi saya dah sebut di awal tadi betapa besarnya, pentingnya, kepentingannya kita duduk di masjid, jangan duduk keluar. Sebab dia ada apa tadi? Kelebihan menunggu solat itu dikira berpahala solat. Malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ni kita sekarang ni, malaikat duk doa kita. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunkanlah dia, berilah rahmat pada dia. Subhanallah. Jadi besar ke tidak? Tuan-tuan rasa gembira ke tidak di sini? Kenapa tidak gembira? Itu kalau sekak pergi solat. Kalau kita duduk dalam masjid baca Quran pula, apa jadi? Dengar ada hadis 4 kelebihan duduk dalam masjid.
Dalam hadis ni hadis sahih, Nabi kita bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Kita hari ni berhimpun tak berhimpun sini? Kau duduk apa ni? Duduk berhimpun ni. Pasal tu kalau nak dengar ceramah, masuk dalam, jangan duduk luar. Kita bukan pukul-pukul. Biasa hak ceramah dengar di luar, dah gelap tu, ceramah lain tu. Tak, dia takut orang kenal dia, duduk lagi gelap. Kita dalam cerah ni, biar malaikat nampak muka kita tu. Dia kata malaikat dalam gelap dia nampak, dan kita kata mudah nampak lagi. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Kita buat apa? Wa yatluna kitab Allah. Kita baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Kita ulang kaji ilmu di antara kita. Tuan-tuan akan dapat 4 perkara. Tanda kelebihan 4 ni. Kena besar tulis ni. Kalau boleh ambil banner besar kata di masjid. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala turunkan ke atas kita ketenangan. Tuan-tuan hari nak tenang kata nak tenang? Nak cari nak hidup mana? Ada orang nak tenang duduk tamai bunga. Macam-macam dah. Ada orang tenang pergi pasar pagi. Pasar pagi dia pergi tu bukan nak beli pun. Pergi tengok orang jual ubat. Lamanya berdiri jual ubat dah. Padahal jual ubat 10 tahun dah jual ubat tu. Cerita tu lah juganya. Nak kata apa? Ketenangan duduk di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita duduk dalam masjid ni, rahmat melingkungi kita. Karena itulah para pendakwah, penceramah kata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Ketika ceramah di mana? Sini dalam masjid. Waktu kita duduk luar tak tahu lagi ada rahmat ke tidak. Bukan maksudnya. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat melingkungi majlis kita. Cuba tengok kiri kanan. Nampak malaikat ke tidak? Jemaah pergi Mekah ke? Dia suka benar nak suruh kita kata dia jumpa malaikat. Ustaz, saya tengok orang pelik dia, orang dalam lift pelik. Kata macam mana pelik tu? Comel lah, Arab ni kebetulan comel. Dia pula perempuan. Tengok jadi macam ke malaikat dah. Kita nak kata, oh awak ni ada karamat ni, tu hari tengok malaikat. Malaikat ni kadang-kadang dia mari dengan rupa manusia, kita tak tahu siapa dia. Jadi yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah Ta'ala sebut nama orang yang berada kepada orang berada di sisi Allah. Sebut nama kita seorang-seorang yang ada dalam majlis malam ni. Jadi para jemaah sekalian, biarlah hati kita terikat ke masjid, duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, baca Quran, ataupun kita mudarasatul Quran, jadi tadarus Quran, dia panggil mengaji Al-Quran, baca isi kandungan Quran, maka kita akan dapat 4 perkara tadi. Berapa dah kita ni? Daripada 7 hari berapa dah? 3 ke 4? 3 dah. Yang keempat, warajulani tahabba fillah. Warajulani tahabba fillah. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kita hari ni sayang kepada saudara kita kerana apa? Kerana Allah. Saya kena sayang ke dia sebab tak saya tak belanja. Makan roti jana bayar sendiri, jawab dia lah. Jadi kita berkasih sayang kerana Allah. Kita berpisah kerana Allah dan bertemu kerana Allah. Dengar dekat cerita seorang yang nak pergi ziarah sahabat dia. Dia berjalan nak pergi ziarah sahabat dia di kampung lain lah. Mana kita kampung ni kampung sebelah. Siapa tengah jalan, ada seorang duduk, laki-laki duduk tunggu berjalan. Dia tanya, "Pak cik nak pergi ke mana tu?" Dia kata nak pergi kampung sebelah ni. "Ada apa?" "Tak ada apa, nak pergi ziarah sahabat saya." Nak pergi ziarah. "Kenapa nak ziarah dia? Adakah dia selalu bagi bantuan ke bagi apa?" "Tak. Saya nak ziarah dia kerana saya sayang dia kerana Allah." Dengar tuan-tuan. Uhibbuhu fillah. Saya cinta dia, saya sayang ke dia kerana Allah. Malaikat teh lagi. Tak ada benda lain. Tak ada. Semata-mata nak ziarah. Bila dengar cerita ni, malaikat perkenalkan diri. Malaikat kata, "Inni Rasulullah ilaikum." Aku ni utusan Allah, malaikat saya, bukan manusia.
Sekarang ni aku nak menyampaikan kepada kamu, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepadamu sebab kamu sayang kepada saudaramu kerana Allah. Itu siapa peringkat? Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat mari kerana nak bagi sayang kita, nak bagi tahu dia sayang kepada kita sebab kita sayang kepada saudara kita. Hari ni para jemaah, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mendidik jiwa. Bagaimana kita nak proses nafsu kita, jiwa kita, supaya hilang sifat-sifat mazmumah dalam jiwa kita. Kenapa? Hari ni kita dengan sahabat kita kadang-kadang tak bertegur siapa. Benda tak besar mana. Nah, kalau besar, kes, kelahi, menasabah. Tapi kadang-kadang silap sikit lah. Nah, waktu nak naik masjid tadi, tersepak selipar dia masuk dalam parit. Oh, sombong lah. Mentahlah saya pakai selipar Jepur kak. Tuan-tuan dengar dekat cerita saya bagi tahu, kata cerita lagi tak tahu sini. Seorang pendakwah dijemput pergi ke masjid untuk nak mendamaikan beberapa orang ahli saf awal. Nak mendamai siapa? Ahli saf awal, bukan hadu ujung tu. Mana pak cik 2-3 orang ni kerja dia berebut duduk belakang imam. Tapi tak bertegur siapa. Subhanallah. Tengok dia punya talbis iblis, permainan syaitan berat. Puncanya masing-masing mendakwa dia lebih berhak duduk belakang imam daripada orang ni. Orang ni kata saya 20 tahun duduk sini ni. Dia jawab yang kedua, saya pandai sikit baca Fatihah, kalau imam batas saya dah naik. Yang ketiga kata saya pandai lagi. Akhir kali tak tegur siapa. Ini cerita betul ni. Pendakwah ni pergi, terpaksa imam panggil nak mendamaikan 3 orang ni, kesian kepada dia walaupun duduk sah awal semua solat belakang imam, tapi ibadat dia, laporan rekod dia tidak diangkat kepada Rabbil Alamin. Sebab apa? Kan ada ke dalam hadis Nabi kita kata diangkatnya amalan kita ni pada hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin, hari Khamis diangkat amalan, kecuali orang yang berkelahi. Illa man kana bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang ada di antara saudara dia bermusuhan, maka Allah SWT perintah malaikat, dia kata anziru hazaini hatta yastaliha, tangguh dulu, nak angkat laporan 2 orang ni sehingga mereka berdamai. Tuan-tuan ingat, kita jangan guna falsafah ikut nafsu tak tu kalu kan. Oh, saya kesalahan awak buat ni saya ingat sampai mati. Kenapa yang orang buat salah kita nak ingat? Kita ingat kebaikan orang tu sampai mati, itu baru betul. Oh, kebaikan yang awak buat ni sampai mati saya ingat, itu betul. Tapi kalau kesalahan orang, kita kata tak ada lah, saya cancel terus, tak ada apa-apa, saya maaf, kita mati tak bertemu, tidak berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini ada orang, oh tak apa, kita cara depan Tuhan, dia ingat ke depan Tuhan macam mahkamah kapur dia. Ya, ada peguam, ada apa dah. Jadi berkasih sayang kerana Allah SWT. Tengok dia punya kelebihan yang begitu sedap. Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, ainal mutahabbuna, pada hari kiamat esok Tuhan panggil, di mana ke orang yang berkasih sayang kerana aku pada di atas dunia dia. Al-yawma uzilhum fi zilli, pada hari ini aku beri mereka duduk di bawah bayangan. La ilaha illallah. Nak kata nak kita. Jadi setakat 1, 2, 3, 4 ni masih lagi boleh buat. Cuma yang orang muda tadi tak tahulah, ada setengah boleh, setengah tak boleh tak. Engkau dah lepas dah kan. Yang kelima, jadi seorang yang digoda oleh orang perempuan, samalah orang perempuan digoda oleh orang laki-laki, dia kata inni akhafullah, saya tak mau buat benda maksiat ni kerana saya takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita pagi ni kalau ada orang duduk mari dalam geruk-geruk, banyak duduk ngorak dalam geruk ya sekarang ni. Mengorak kat sini orang panggil. Mengorak ni? Mengorak juga. Mengorak dalam geruk. Laki-laki perempuan. Duk buat sampai ke tengah malam. Buat apa? Berapa orang atas print screen di atas ke saya, ustaz tolong sebut benda ni. Pukul 2 pagi suami tidur, bini duduk jawab WhatsApp tengah. Subhanallah. Dia ke suami, dia ambil telefon screen, ambil. Ini panggil. Jadi kita berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi digoda oleh mana-mana, laki-laki atau perempuan yang digoda, dia kata inni akhafullah. Tok situ tuan-tuan. Kalau nampak gambar-gambar comel orang hantar mari kata inni akhafullah, delete terus hantar mari. Jangan boleh inni akhafullah, save dulu gambar.
Nyanyi lagu tu dah. Akhwafullah kat mana lagu tu? Hantar sapu. Tak saya mikir, kalau gambar ni tak mampu nak sapu, bermakna dalam hati kita ada perasaan tak baik. Itu dia panggil parameter kita. Tengok gambar tak comel, lalu delete selalu. Walaupun dalam grup ke dalam mana, delete selalu. Mana kalau berasa nak sipai juga dah. Kau nak kelih pula lain kali, nak tengok pula, ada masalah. Ini proses tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa. Jadi kalau kita boleh buat ni, orang duduk di bawah. Sebab apa Nabi Allah Yusuf alaihissalam dirakam cerita dia dalam Quran? Kenapa tuan-tuan? Nabi Yusuf alaihissalam, sebab Yusuf muda, segak orangnya. Imra'atul Aziz tahulah bini pembesar ni mestilah comel orangnya. Orang Kelantan kata jangok orang dia. Boleh faham kau jangok? Comel lah jangok tu. Tak ada orang dalam istana. Apa ni, wa aghlaqat albab, tutup dah pintu. Mana make up cukup lengkap, tak ada masalah apa-apa, tapi Yusuf lari. Maka itu dia kata besarnya kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila godaan tu sudah cukup kemuncak, ketika itu dia boleh lepas, alhamdulillah, itu satu benda yang besar. Tapi kalau kita hari ni nak buat hal ni pun tak boleh, berat. Yang keberapa dah? Yang keenam, main tak tulis nanti ingat dah. Itu tak belum balik rumah lagi tu. Dia desin ni tak ingat dah. Ini dia panggil masalah kita ni mudah lupa. Mudah lupa hak mengaji ya. Kalau orang buat salah kita sampai akan mati. Ini benda tak sepatut diingat. Benda yang sepatut ingat terlupa. Nanti masalah. Kita tak tahulah. Saya pun tak bawa kismis minda malam ni nak kempen pun. Tak payah tak sedap ngempen lah nak baca benda-benda. Jadi yang keenam, orang yang sedekah dengan tangan kanan dia, tangan kiri tak tahu. Maknanya sedekah cara rahsia. Kita nak sedekah cara rahsia mudah ke payah? Sangat mudah, kan? Masjid kita ni Al-Kausar nak besar masjid. Nak buat akaun ada dah tu. Malam-malam buka komputer kau buka kita punya tengok. Masya Allah, gaji baru masuk, 200 lalu lepas ni. Tak ada siapa tahu. Kalau mari masjid, orang tahu juga, nampak masuk tu. Tambah-tambah masjid ada CCTV pula, banyak dia terbubuh. Tapi kalau kita akaun, kita seorang yang tahu. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, sedekahus sir, sedekah cara rahsia ni sangat besar pahala dia. Sebab orang yang boleh sedekah cara rahsia, orang itu betul-betul ikhlas. Siapa dia? Tak ada orang tahu bagi. Kita bagi sedekah. Ada orang yang macam-macam di atas dunia ni, kita tengok. Ada orang dia nak bagi derma. Dia tengok pondok saya kena banjir gitu, saya nak pergi derma ni. Banyak juga ni. Boleh tak kalau kita deal dengan sinar harian? Allah kata tak payah sinar. Masuk Facebook saya boleh dah kata. Tak ada lagi nak sinar juga. Kita kalau nak kata kalau sinar awak panggil diri tak apa. Ada setengah orang ni masya-Allah tabarakallah, dia bagi sumbangan yang begitu banyak, minta nama dia pun tak nak bagi. Ustaz tulis hamba Allah je dia tu. Hamba Allah. Bukannya 2-3 ribu, banyak dia bagi. Tidak logiknya dia tak nak perkenal nama dia, tapi itulah mukhlis di zaman kita ini. Pasal tu kita tak tahu. Dalam riwayat kata ummati kal ghais, umat aku ni macam hujan. Hujan ni kita tahu hak mana turun, hak awal turun ke hak akhir turun, hak kebaikan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tak. Jadi kita kata umat ini masih lagi dalam kebaikan. Kita jangan kata tak ada dah umat baik dah ni. Zaman sahabat, zaman tabi'in dulu je baik. Lama kita masih ada lagi. Sewaktu Nabi SAW duduk di Arafah, di saat nak berakhirnya waktu wukuf di Arafah, tiba-tiba Nabi kata, ya Bilal istansitin nas. Hei Bilal, suruh orang duduk berdoa ni diam sekejap. Sahabat-sahabat Nabi bila dengar suara Bilal, dia tahu. Sebab Bilal ni menteri penerangan Nabi. Mana kalau Bilal sebut tu, orang tahulah Nabi nak bercakap. Semua diam, angkat kepala tengok Nabi nak kata apa. Jadi Nabi beritahu, malaikat telah datang kepada aku,
memaklumkan bahawa Allah Ta'ala setelah menerima kebaikan yang kamu lakukan dan telah meletakkan, menggugurkan kesalahan kamu. Subhanallah tuan-tuan. Sebab satulah orang-orang soleh di saat akhir hari Arafah, ketika itulah kita tengok mereka akan menangis teresak-esak kerana bimbang jatuhnya matahari, dia belum dapat lagi, belum gezek lagi dosa dia diampun oleh Allah. Itu perasaan dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lana khasah, ini berita ini untuk kita sahaja ke? Nabi kata, lakum waliman ata ba'dakum, untuk kamu dan orang yang mari haji selepas daripada kamu. Jadi jangan kita tutup pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan tutup pintu rahmat. Jadi kita kata orang manusia yang baik ramai, alhamdulillah. Jadi sedekah cara rahsia ni cukup besar. Kalau bolehlah, saya baca dalam sirah para ulama, sedekah cara rahsia ni banyak menyelesaikan masalah. Contohnya kalau orang ni sakit, habis doktor dah dia pergi, doktor negeri belakang dah, zaman dia. Akhir kali dia pergi jumpa tuan guru, dia kata, Syekh, saya ni sakit, habis doktor dah ubat, ada tak cara lain nak ubat? Syekh kata ada cara lain. Dia kata mau pergi bawa ni, pergi cari tempat manusia yang tak ada air, di gali telaga situ. Kita hari ni banyak orang gali telaga gali di Cambodia lah, telaga gali di Vietnam tak, tapi besar-besar namanya tulis. Saya pergi melawat di negara baru ni, sahabat-sahabat kita aja. Jadi orang ni ada ni dengan bendera Malaysia lagi, nama sikit kata tak payah lah bendera apa. Wih, telaga kat lillahi ta'ala, dia ambil air, kita boleh pahala, tak sedut tulis banyak sangat. Sebab kita nak rahsia. Sedekatus sir, sedekah rahsia. Allah. Sedekah rahsia ni, sedekah kita ni pada cara apa ni dia panggil menghilangkan perasaan buruk, kematian dengan cara tak baik. Itu cerita besar. Ada satu kes ke masa Nabi dah, cerita sedekah. Tapi dia ada orang tanya, dia kata, surau ni sudah dah ustaz, nak sedekah siapa pula? Sedekah ke pondok Sungai Raya boleh, tak ada masalah. Dia kata, sudah dah sini, baru nak kepis sedekah. Seorang ni, dia ni kaya, banyak hayawan dia banyak, lembu itu mana, unta dia banyak. Jiran dia miskin, orang panggil miskin tegar, tak ada makanan. Dia puksia tengok payah, setiap hari duk hola makanan. Akhirnya dia ambil seekor lembu betina yang ada susu, dia beri kepada jiran dia, ambil lah, mu jaga lembu ni, susu kamu minum. Jadi satu masa kemarau, tak ada air, dia terpaksa pergi cari air tengah padang pasir. Biasa padang pasir dia ada lubang kita turun, bawah tu ada air. Tak kedai pak cik ni, dia pergi dengan anak-anak dia tak bawa tali. Bila dia turun nak pergi ambil air, tali tak ada, nak naik tak boleh, pakai lekat dalam lubang pada pasir. Anak-anak dia pula tak baik, duk kira nak ambil harta ayah ni, dia kata biarnya mati situ, lepas tu kita bagi duit, nak suruh ayah dia mati senang. Cari tak jumpa ni. Jadi orang ni, pak cik ni, sehari 2 hari mulalah dia lapar dia. Bila dia lapar, tiba-tiba dia duduk dalam gelak dalam lubang air ni, tiba-tiba dia rasa ada orang hantar mari minuman susu. Dia minum susu. Jadi anak dia pula lama dah ayah dia tak balik, istihar ayah dia mati, selesai masalah, bagi harta. Dia kata ada lagi seekor unta hak ayah kita bagi ke jiran sebelah ni. Dia pergi minta semula dengan anak kawan tu, hantar balik unta ayah aku. Mu ambil hak ni pula, dia bagi hak lain, hak tak ada susu. Jadi kata di jiran ni, dia kata aku nak gerepok ke ayahmu, mari ambil unta dia bagi pada. Dia kata nak repok apa, dia mati dah. Oh, mati di mana? Dalam lubang tengah padang pasir. Dia kata gini, aku tak akan bagi unta ni kecuali kamu tunjuk di mana tempat ayahmu mati. Aku nak pergi cari dia. Kawan ni pergi tunjuk tempat dalam lubang, dia bawa dengan tali, siap alat-alat, bawa lampu, dia turun pergi cari dalam lubang tu, jumpa pak cik tu masih hidup lagi. Dia kata, apa terjadi? Apa yang awak makan? Dia kata tak ada makan, saya kenyang, hari-hari ada susu sampai, susu mari duk minum, kecuali 2 hari ni aku lapar, tak ada susu. Oh, dia kata patut pun,
2 hari ni anak mu mengamuk, mari ambil balik unta kamu, jadi susu dia tu tak sampai. Ini dia panggil apa ni, sedekah yang kita buat ni taqi masari su, menghilangkan, menyelamatkan kita daripada mati dalam keadaan tidak baik. Tak mati pak cik tu, subhanallah, susu dia bagi. Apa cara mana Tuhan nak bagi? Allah SWT yang maha berkuasa. Jadi kita sedekahlah senyap-senyap, cara rahsia. Yang terakhir sekali, iaitulah orang yang boleh duduk berzikir kepada Allah SWT, zakarallaha khalian, berzikir secara sembunyi. Jangan duduk berzikir ramai-ramai, senyap-senyap, bangun tengah malam kita berzikir, bangun bermunajat, bangun bertahajud, kita berzikir, fafadat ainahu, mengalir air mata dia. Boleh tak boleh kita menangis sendiri? Hak menangis zikir munajat, hak kita panggil imam-imam suara sedap tu, itu lain, darjat lain tu. Darjatnya hak Nabi kita nak 7 golongan ini, iaitulah orang yang zakarallaha khalian, dia berzikir, dia sebut nama Allah Ta'ala seorang-seorang dia, fafadat ainahu, mengalir air mata. Jadi tuan-tuan, 7 senarai tadi, agak-agaknya berapa kita boleh buat? Cuba saya mau balik. 5 dari 7, 6 dari 7. Tuan-tuan sendirilah yang buat keputusan nak berapa. Kalau saya nak semua 7 tu. Mungkin kita muda lagi, boleh lagi. Jadi tuan-tuan pilih sendirilah bagaimana keadaan yang kita nak buat. Alhamdulillah. Jadi kaitan cerita kita ni dengan imaratul masjid sangat rapat. Duduk situ belakang tu, puncanya mari di masjid. Jadi imarahnya masjid, masyarakat kita insya-Allah aman. Jadi kalau kita nak aman, marilah di sini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri, bagi kita ni penduduk kampung, kita bertakwa, Allah Taala akan turun berkat sini. Tak ada orang mencuri pun tak masuk, orang perampok pun tak masuk, orang nak mari kacau tak masuk, merepik-repik pun tak ada. Ya. Tapi kalau ada masalah tu bukan salah orang, salah kita juga, sebab kita tidak ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun akhiri kuliah saya pada malam ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.